Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini Isnin kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 11 surah Al-Mujadalah. So pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula ayat 12 dan ayat-ayat seterusnya nanti insya-Allah taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak menghadap dan bertanyakan sesuatu kepada Rasulullah, maka hendaklah kamu bersedekah kepada fakir miskin sebelum kamu menghadapnya. Pemberian sedekah itu ialah lebih baik bagi kamu dan lebih bersih. Dalam pada itu, kalau kamu tidak ada benda yang hendak disedekahkan, kamu dibenarkan juga menghadapnya mengenai perkara yang tak dapat dielakkan. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat 12 surah Al-Mujadalah ini satu ayat yang menjelaskan adab kalau hendak bertanya atau hendak menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berlaku pada masa dahulu kepada kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza najaitumur rasul, apabila kamu hendak menghadap kepada Rasulullah atau hendak bertanya sesuatu kepada Rasulullah secara personal, faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah, maka hendaklah kamu bersedekah sebelum menghadap Nabi. Jadi ini salah satu adab pada masa dahulu yang diperintahkan Allah Taala kepada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa kalau mereka hendak bertanya kepada Rasulullah, ya khasnya bertanya secara personal, sebelum bertanya kepada Nabi, mestilah mereka bersedekah terlebih dahulu. Kenapa begitu? Dibuat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu adab yang ditetapkan oleh Allah kepada para sahabat kalau nak bertanya kepada Nabi. Ya, wa ta'ziman lirrasul sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi salah satu bentuk pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ada perbezaan bertanya kepada Nabi dan bertanya kepada selain Nabi. Maka Allah Taala tetapkan satu adab, bersedekah kamu terlebih dahulu, supaya tampak ada ketinggian, keagungan, perbezaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika khairul lakum wa athhar." Yang demikian, maksudnya yang demikian pengagungan dengan cara bersedekah tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khairul lakum, adalah lebih baik bagi kamu, lima fihi minas thawab, kerana di dalamnya terdapat pahala. Ya, orang yang bersedekah dia dapat pahala di situ.
Wa athhar ay wa azqa liqulubikum minal ma'athim, dan itu lebih suci bagi hati kamu daripada dosa-dosa. Dengan bersedekah seseorang akan mendapatkan ganjaran kebaikan daripada Allah Ta'ala. Pada masa yang sama, hati dia semakin disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab dia bersedekah. Ya, kerana salah satu daripada fadilat bersedekah ialah selain kita dapat pahala, juga boleh mensucikan diri kita daripada pelbagai dosa dan noda yang ada pada diri kita. Baik. Ketentuan ini sebenarnya telah pun dimansuh. Jadi ini berlaku dahulu dalam masa yang tidak lama. Setengah ulama mengatakan lebih kurang hanya berlaku dalam 10 hari saja. Ya. Jadi adab kalau nak bertanya kepada Nabi ini mesti bersedekah. Ini hanya berlaku lebih kurang dalam 10 hari saja. Selepas itu telah dimansuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi tidak perlu lagi untuk dilakukan. Tetapi mungkin yang menjadi persoalan, kenapa ayat ini masih lagi dikekalkan di dalam Al-Quran? Hukum dia telah pun dimansuh, tetapi ayat dia masih dikekalkan di dalam Al-Quranul Karim. Untuk menjawab ini, pertama, memang antara bentuk mansukh di dalam Al-Quran itu, kita kena tahu bahawa dalam Al-Quran ada istilah nasikh mansukh. Nasikh itu artinya yang menghapus, mansukh yang dihapus. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ya, kalau kami tidaklah memansuhkan suatu ayat, melainkan kami datangkan ayat yang lebih baik daripadanya, kata Allah, ataupun yang seumpama dengannya. Baik, persoalannya pada ayat ini, hukum yang terkandung dalam ayat ini telah pun dimansuh. Artinya tidak wajib lagi bersedekah sebelum bertanya. Tetapi kenapa masih lagi dikekalkan di dalam Al-Quran penyebutan dia? Maka salah satu hikmahnya, kata para ulama, bahawa liyabaqa liwarathati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli al-ilm hibah wa qadar, supaya tetap kekal bagi pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah para ulama ahli ilmu, kerana al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi waris Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatnya bukan ahli keluarga Nabi sahaja, tetapi setiap ahli ilmu, setiap para ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Ini dikekalkan dalam Al-Quran supaya tetap kekal bagi ahli ilmu, bagi para ulama, pewaris para nabi, bahawa mereka ini mempunyai kemuliaan, mesti terhormat. Jangan samakan bertanya kepada orang biasa dengan kepada para ulama. Ini salah satu hikmah dia, supaya kesedaran ini tetap ada dalam diri orang-orang yang beriman. Nak bertanya kepada guru, ustaz, ulama, syekh, jangan kita buat sama dengan bertanya kepada kawan kita. Kenalah ada adab. Walaupun hukum kena bersedekah sebelum bertanya kepada Rasulullah pada masa dahulu telah pun dimansuh, tetapi ayat ini dikekalkan Allah Ta'ala kerana salah satu hikmahnya, Allah Ta'ala ingin tetap orang-orang beriman tahu bahawa para ulama, para pewaris Nabi, kalau kita hendak bertanya tentang suatu perkara kepada mereka, mestilah ada adab, ya, kerana mereka mempunyai ketinggian di sisi Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala sebut pada ayat-ayat sebelum ni, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala meninggikan darjat orang-orang yang berilmu, orang beriman dan orang-orang yang berilmu. Baik, kemudian pada hujung ayat ni Allah Ta'ala mengatakan, فَإِن لَمْ تَجِدُوا, jika kamu tidak mendapati, artinya kamu tidak ada harta untuk kamu sedekahkan, maka فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Artinya, semasa berlaku pun hukum ini dahulu, kalau bagi orang-orang yang
tak mampu, dia tak ada harta untuk bersedekah, maka Allah Ta'ala ampunkan dan Allah Ta'ala mengasihi dia. Inilah rahmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mana memerintahkan hambanya. Allah Ta'ala tidak pernah perintahkan hambanya di luar daripada kemampuan hambanya. Ya? Maka kita pun diperintahkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah mengikut kemampuan. Jadi Allah Ta'ala selalu mengambil kira tentang kemampuan kita. Kalau kita tak mampu, misalkan dalam bab bersedekah tadi sebelum bertanya kepada Nabi, kalau ada yang tak mampu, Allah maafkan dan Allah Ta'ala mengasihi dia. Artinya Allah tidak paksa seseorang hamba untuk melakukan sesuatu di luar daripada kemampuan dia. Sepatutnya ini menjadi satu pengajaran juga kepada kita. Jangan sampai kita, mohon maaf, melebihi Allah. Maksudnya macam mana? Jangan sampai kita nak suruh orang untuk melakukan sesuatu yang di luar daripada kemampuan dia. Jangan paksa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja tidak pernah memaksakan perintahnya kepada hamba-hambanya yang tidak mampu untuk melakukan. Seperti dalam bab sedekah ni Allah mengatakan fa illam tajidu, kalau kamu tak mampu, tak ada harta yang kamu nak sedekahkan, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Artinya dimaafkan oleh Allah, ya, tidak dipaksakan oleh Allah. Baik, kita teruskan kepada ayat 13. أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Yang bermaksud, adakah kamu takut akan kemiskinan kerana kerap kali kamu memberi sedekah sebelum kamu menghadap? Kalau kamu tidak melakukan perintah itu dan Allah pun memaafkan kamu kerana kamu tidak mampu, maka dirikanlah sembahyang dan berikanlah zakat sebagaimana yang diwajibkan, serta taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya akan segala amal yang kamu lakukan. Baik, ayat 13 surah Al-Mujadalah inilah ayat yang memansukhkan hukum yang ditetapkan pada ayat 12 tadi, iaitulah perintah Allah Ta'ala untuk bersedekah sebelum bertanya sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka lamma ra'a tabaraka wa ta'ala syafaqatal mu'minin wa masyaqqatas sadaqat alaihim 'inda kulli munajah, ketika mana Allah Ta'ala melihat kesukaran orang-orang beriman setiap kali hendak menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam kena bersedekah tadi, maka sahalal amra alaihim, maka Allah Ta'ala pun mudahkan urusan mereka. Ya, Allah Ta'ala pun mudahkan bagi orang-orang beriman. Dengan apa? Dengan mencabut atau memansukh hukum mesti bersedekah sebelum menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah agama Allah. Agama Allah Ta'ala tu membawa satu spirit untuk kemudahan, bukan untuk menyusahkan. Maka di dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala menyatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala ingin kemudahan kepada kita dan Allah Ta'ala tidak ingin kesusahan kepada kita. Ya, ini sepatutnya menjadi satu pengajaran penting juga bagi kita, bahawa dalam kita membangun interaksi dengan hamba-hamba Allah Ta'ala ni, dengan sesama manusia, dengan kawan kita, jiran kita, pekerja kita, ya, atau siapa sahaja yang menjalin hubungan interaksi sosial dengan kita, sepatutnya menjadi satu spirit bersama, semangat bersama untuk saling memudahkan. Ya, jangan kita nak susahkan orang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja
menginginkan syariat ini menghadirkan kemudahan kepada kita, bukan kesusahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sebab itulah ayat 13 ni, apabila Allah Ta'ala melihat kaum muslimin merasakan berat dan sukar untuk bersedekah setiap kali hendak menghadap Nabi, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun beri mereka keringanan, ya. Maka al-masyaqqatu tajlibut taisir, ya, di dalam qawaidul fiqhiyah. Baik, Allah Ta'ala mengatakan, a'ashfaqtum ay akhsyaitum al-faqr, adakah kamu takut miskin, idza qaddamtum sadaqah qabla munajatikum rasulahu, apabila kamu bersedekah sebelum menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah kamu rasa berat, kamu takut miskin kalau bersedekah terus setiap kali hendak menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan, فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, apabila kamu tidak melakukan ma umirtum bihi, apa yang aku perintahkan, وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, dan Allah Ta'ala telah memaafkan kamu, وَرَخَّصَ لَكُمْ فِي أَلَّا تَفْعَلُوا, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah meringankan kepada kamu supaya supaya tidak melakukan itu lagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menghukum mereka lagi kerana tidak bersedekah sebelum menghadap Rasulullah SAW. Tetapi wabaqiyat ta'zim lirrasul wal ihtiram bihalihi lam yunsakh, tetapi mengagungkan Rasulullah dan menghormati Rasulullah SAW tidak dimansuhkan, ya. Pada awal tadi saya sebut bahawa Allah Ta'ala perintahkan untuk bersedekah sebelum menghadap Nabi. Itu salah satu hikmah dia, ta'ziman li Rasulillah, untuk pengagungan kepada Rasulullah SAW, supaya tampak berbeza bertanya kepada Nabi dan bukan Nabi. Pada ayat 13 ni Allah Ta'ala mansuhkan itu, perintah untuk bersedekah sebelum menghadap Nabi. Kenapa? Kerana berat bagi orang-orang yang beriman pada ketika itu. Namun bukan berarti menghormati Nabi, menta'zimkan Nabi dimansuhkan, tidak. Ya, wa baqiyat ta'zim lirrasul wal ihtiram bihalihi lam yumsakh, ya, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghormati Nabi ini tidak dimansuhkan, lianna hadzal hukm min babil masyru' li ghairihi, kerana ini adalah antara hukum dari perkara yang disyariatkan kepada orang lain, ya. Wa innamal maqsud wal adabu ma'ar rasul wal ikram lahu, yang dimaksudkan dekat sini ialah beradab kepada Nabi dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, oleh kerana itulah pada ayat ini Allah Ta'ala tetap perintahkan orang beriman, fa'aqimus salah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan bayarlah zakat. Kalau nak menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, mestilah dirikan salat. Wa aqimus salah fa'athbitu wa dawamu ala iqamatis salah, tetaplah berterusan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan tetaplah untuk sentiasa membayar zakat. So Allah Ta'ala perintahkan untuk melakukan dua amalan ini, salat dan bayar zakat. Kenapa dengan salat dan bayar zakat? Apabila kita membaca Al-Quran, kita mendapati Allah Ta'ala selalu sandingkan antara salat dengan zakat. Maka kata para ulama, hatanil ibadatani, dua ibadat ini, iaitulah salat dan zakat tadi, huma ummul ibadan al-madaniyah al-badaniyah wal maliyah, kerana dua inilah induk kepada amal atau ibadat badaniyah dan amal maliyah. Induk kepada ibadat badaniyah yang dilakukan oleh badan kita ni ialah salat, manakala induk kepada amalan yang dilakukan oleh harta kita atau disebabkan harta kita, iaitulah zakat. Ya. Faman qama bihima, maka sesiapa yang melakukan keduanya, iaitulah salat dengan zakat tadi, ala wajhi syar'i, sesuai dengan hukum hakam syariat, faqad qama bihuquqillahi wa huquqi ibadihi, maka hakikatnya dia telah pun menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hamba Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana solat itu adalah ibadat antara kita langsung dengan Allah, manakala zakat itu adalah ibadat antara kita dengan sesama manusia, walaupun niat kita mesti ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ayat 13 ini menjelaskan bahawa hukum atau perintah untuk bersedekah sebelum menghadap Nabi itu telah pun dimansukh Allah. Artinya para sahabat, kalaupun mereka nak bertanya kepada Nabi, tak payah lagi mesti bersedekah. Kenapa? Kerana itu memberatkan bagi mereka. Namun menghormati Nabi, menta'zimkan Nabi SAW, begitu juga para pewaris Nabi, mestilah kita lakukan. Ya, mesti kita lakukan. Walaupun hukum ini telah dimansukh, tetapi kita kena tetap menta'zimkan, mengagungkan dan menghormati Nabi SAW dan juga pewaris para Nabi SAW daripada kalangan ahli ilmu, al-ulama'u warathatul anbiya. Kemudian wa ati'ullaha wa rasulah, taatlah kamu kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Ini lebih am daripada sekadar solat dan zakat. Ya, solat dan zakat itu menunjukkan dua ibadat. Tetapi wa ati'ullaha wa rasulahu, ini perintah yang sangat am. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Termasuklah di dalamnya solat dan zakat. Taat kepada Allah dan Rasul itu di dalamnya termasuk solat dan zakat. Jadi wa ati'ullaha wa rasulah dekat sini ini secara am, mesti taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian pada hujung ayat ini Allah mengatakan wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan mendalam. Khabir artinya mengetahui, tetapi bukan sekadar mengetahui, tetapi mengetahuinya secara mendalam. Bima ta'malun, tentang apa yang kamu lakukan. Hujung ayat ini, kata para ulama, ini mengisyaratkan supaya dalam melaksanakan solat, membayar zakat atau bahkan taat kepada Allah dan Rasul, mestilah dilakukan dengan ikhlas. Mestilah dilakukan dengan ikhlas. Kenapa demikian? Kerana Allah mengatakan wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala Maha mengetahui secara mendalam. Khabir itu pengetahuan yang detail secara mendalam, bahkan yang tersimpan. Apa yang tersimpan dalam diri kita semasa solat, zakat, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, yang tersimpan dalam diri kita, rukun qalbi dia ialah keikhlasan. Maka oleh kerana itulah Allah Ta'ala perintahkan, kalau mendirikan solat, bayar zakat, melakukan ketaatan pada Allah, begitu juga dengan Rasulullah SAW, maka mestilah dilakukan itu semua dengan ikhlas lillahi ta'ala. Jadi inilah ayat 13 yang memansuhkan ketetapan Allah Ta'ala yang ada pada ayat 12. Ya. Maka perintah untuk bersedekah kepada orang fakir miskin sebelum bertanya atau menghadap kepada Rasulullah itu dimansuhkan. Tetapi menta'zimkan Nabi, mengagungkan Nabi itu kekal sampailah ke hari kiamat. Ya. Baik, kita teruskan kepada ayat 14. Ayat 14 ini berbicara tentang orang-orang munafik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun." Dekat sini Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang orang-orang munafik. Tidakkah engkau melihat bagaimana jahatnya orang-orang yang bersahabat karib dengan kaum yang telah dimurkai Allah dengan sebab kekufuran dan khianatnya? Mereka itu bukanlah dari golongan kamu dan bukan pula daripada golongan kaum tersebut. Dan lagi mereka selalu bersumpah dengan dusta, sedang mereka mengetahui bahawa mereka adalah berdusta. Ya, pada ayat 14 ni Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada kita an syana'ati halil munafiqin, tentang keburukan orang-orang, keadaan orang-orang munafik. Bagaimana mereka? Pertama kata Allah, alladhina tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Orang munafik ni, mereka ni bersahabat karib, bersahabat rapat dengan kaum yang dimurkai Allah. Siapa dia kaum yang dimurkai Allah Ta'ala tu? Minal Yahud, kalangan orang Yahudi. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub itu orang yang dimurkai Allah. Ya, salah satunya ialah orang-orang Yahudi. Maka dahulu dekat Madinah, orang-orang munafik yang ada di sana,
Mereka sangat loyal kepada orang-orang Yahudi. Ya, mereka bersahabat karib, berkawan rapat. Jadi salah satu ciri munafik itu, dia lebih selesa berkawan dengan orang kafir berbanding dengan orang Islam. Dia lebih suka berkawan dengan orang yang sentiasa nak merosakkan Islam berbanding dengan orang yang sentiasa berusaha untuk meninggikan Islam. Ini ciri munafik, ya. Alladzina tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Mereka ini sangat loyal, ya, sangat dekat, sangat bersahabat dengan kaum yang dimurkai Allah Ta'ala. Orang beriman dilarang berkawan dengan mereka, tetapi orang munafik itu yang mereka lakukan, ya. Kemudian Allah mengatakan, ma hum minkum wala minhum. Orang munafik ni bukan bahagian daripada kamu dan bukan bahagian daripada mereka. Mereka dekat sini maksudnya ialah orang-orang Yahudi tadi. Bukan kalangan kamu kaum mukminin dan bukan kalangan Yahudi. Jadi orang munafik ini dia punya posisi tidak jelas. Maka dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, muzabzabina baina dhalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Jadi orang munafik ni mereka tidak jelas status mereka. Bukan kalangan orang beriman dan bukan kalangan Yahudi. Jadi mereka di antara itu. Maka falaisu mu'minina zahiran wa batinan. Maka zahir dan batin mereka bukan orang beriman. Kenapa? Li'anna batinahum ma'al kuffar. Kerana batin mereka adalah kafir, bersama orang kafir. Jadi orang munafik ini tidak dikatakan bersama orang-orang beriman, walaupun mereka duduk bersama dengan orang beriman, hadir dalam majlis Nabi, kerana hati mereka diisi dengan kekufuran. Walaupun zahir mereka menampakkan orang beriman, orang Islam, tetapi batin mereka adalah kufur. Maka yang dipandang seseorang itu mukmin atau tidak, bahagian daripada orang beriman atau tidak, bukanlah kita sekadar melihat tampilan zahir dia. Orang boleh saja dia pakai tudung, boleh saja dia pakai jubah yang labu, pakai pakaian orang Islam, menampakkan diri seperti orang Islam, tetapi hati dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Maka kita pun dalam membentuk keimanan kita kepada Allah, yang paling penting itu ialah hati kita ni. Macam mana hati kita ni betul-betul beriman kepada Allah. Bukan sekadar kita pakai songkok, kita pakai baju, kita pakai jubah dan lain sebagainya, ya. Maka orang-orang munafik ni tidak dikatakan orang beriman atau bukan bahagian daripada orang beriman walaupun mereka memakai pakaian seperti orang beriman, hadir dalam majlis Nabi, kerana hati mereka diisi dengan kekufuran. Hati mereka kufur. Begitu juga sebaliknya, mereka tidak masuk ke dalam golongan yang kafir tadi seperti orang Yahudi oleh kerana zahir mereka dengan orang yang beriman. Jadi tidak jelas status mereka. Jadi zahir munafik ini dengan orang beriman, hati mereka dengan orang kafir. Maka Allah mengatakan, ma hum minkum wala minhum. Mereka bukan bahagian daripada kamu dan mereka juga bukan bahagian daripada mereka, orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang munafik ni mereka satu kaum yang tidak mempunyai prinsip. Ya, tidak punya prinsip. Dia nak cari aman saja. Maka ada kalanya dia bersama dengan orang beriman dan ada kalanya dia bersama dengan musuh-musuh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian Allah Ta'ala menyatakan sifat munafik ini lagi, wa yahlifuna 'alal kadhib. Mereka suka bersumpah palsu. Ya. Mereka suka bersumpah dengan dusta. Bersumpah untuk apa? Wa yahlifuna kadhiban annahum muslimun. Mereka berani bersumpah bahawa mereka adalah orang Islam. Mereka berani bersumpah. Kenapa? Supaya mereka mendapatkan keselamatan. Supaya mereka tidak diganggu. Ya. Mereka tidak dibunuh. Maka mereka berani bersumpah. Maka kalau ada orang hari ini berani bersumpah palsu ataupun bersumpah dengan dusta, maka hakikatnya dia adalah munafik. Dia orang munafik. Kerana orang yang beriman dia akan memandang sumpah itu satu perkara yang besar, tak boleh main-main dengan sumpah. Ya.
Maka di dalam Islam sumpah itu salah satu perbuatan yang ada kafarah dia, ya, dan sumpah juga merupakan salah satu bukti, ya, sebagaimana dalam bab li'an, ya, mesti bersumpah. So munafik ini wa yahlifuna 'alal kadhib, mereka ini suka bersumpah dengan dusta, berani bersumpah dengan dusta. Maka kalau hari ini ada orang berani bersumpah dengan dusta, dia mengatakan wallahi billahi tallahi, padahal apa yang dia sebut itu sumpah, maka dia sesungguhnya adalah munafik ataupun seseorang yang mempunyai sifat kemunafikan. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui bahawa mereka berdusta, ya. Mereka sedia maklum bahawa hakikatnya mereka itu adalah berdusta. Mereka tahu, ya, mereka bersumpah bahawa mereka orang Islam, orang beriman. Hati mereka mengetahui bahawa mereka ni bukan orang Islam. Ya. Jadi selalunya orang-orang yang orang-orang yang berdusta itu, dia tahu bahawa dia berdusta, ya. Kerana seseorang menjadi saksi terhadap diri dia. Seseorang dia boleh berdusta kepada orang, membuat pelbagai alasan kepada orang, tetapi dia tak boleh buat alasan untuk diri dia sendiri, dan dia tak boleh mendustai diri dia sendiri, ya. Maka Allah Ta'ala kata wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun, mereka suka bersumpah dengan dusta padahal mereka mengetahuinya bahawa mereka bersumpah palsu ataupun dusta. Jadi ayat 14 ni Allah Ta'ala menjelaskan bahawa munafik itu pertama sangat loyal dengan orang-orang bukan Islam atau dengan golongan yang dimurkai Allah Ta'ala, dengan musuh-musuh Islam. Mereka ni sangat rapat. Yang kedua, mereka ini kaum yang tidak mempunyai pendirian, bukan masuk kalangan kaum mukminin dan bukan masuk kalangan kaum Yahudi atau bahkan kaum Nasrani, ya. Kenapa? Zahir mereka dengan orang beriman dan batin mereka dengan orang kafir, ya. Maka ada dalam satu riwayat hadis, riwayat Imam Muslim, dikatakan mathalul munafik, perumpamaan orang munafik itu kamathali syah al-a'irah bainal ghadamain, seperti seekor kambing yang bingung, ya, dengan dua kambing. Ta'iru ila hadhihi marrah wa ila hadhihi marrah, sekali dia pergi ke kambing yang ni, sekali lagi dia pergi ke kambing. Begitulah keadaan munafik, macam kambing yang bingung dengan dua ekor kambing. Sekali dia pergi kepada orang beriman, and then dia pergi pada orang kafir. Kafir, orang beriman pergi pada orang kafir. Itulah kerja munafik. Itu yang kedua. Yang ketiga, munafik ni kata Allah wa yahlifuna 'alal kadhib, mereka ini suka bersumpah palsu ataupun bersumpah dengan dusta demi memuluskan niat mereka, keinginan mereka, keselamatan mereka. Baik, kita teruskan ayat 15. So, oleh kerana itu pada ayat 15 Allah Ta'ala mengatakan a'addallahu lahum 'adzaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah telah menyediakan bagi mereka azab seksa yang sangat berat. Sesungguhnya amatlah buruknya apa yang telah mereka lakukan. Ya, Allah Ta'ala telah menyediakan bagi orang-orang munafik itu azaban syadida, azaban baligh syiddah wal alam, azab yang sangat keras dan sangat menyakitkan. Ya. Bagaimana azab itu bagi mereka? Salah satunya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ditempatkan Allah Ta'ala berada di kerak api neraka Jahannam. Waliyatubillah, tempat yang sangat-sangat menyakitkan. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, ya, kerana sesungguhnya amatlah buruk apa yang telah mereka lakukan. Perbuatan orang-orang munafik yang sangat loyal kepada orang kafir, ya, yang tidak punya prinsip, bukan masuk kalangan orang beriman, bukan juga kalangan kafir tadi, dan sentiasa banyak berdusta, bersumpah palsu. Ini kata Allah Ta'ala sa'a ma kanu ya'malun, ini adalah satu perbuatan yang amat buruk yang mereka lakukan. Inilah antara ciri munafik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut pada ayat ini. Maka pengajaran bagi kita, ya, kita sepatutnya loyal kepada orang beriman. Jangan pula kita
rapat, bersahabat, dekat dengan orang-orang yang benci Islam, tapi dengan orang Islam kita tak mau. Ini tak betul. Maka kalau kita nak betul-betul menjadi orang beriman, mestilah kita dengan orang beriman, loyal dengan orang beriman, bersahabat dengan orang beriman. Ya. Yang kedua, kalau kita nak betul-betul jadi orang beriman, kita kena ada prinsip. Iaitulah prinsip berada dengan orang-orang beriman. Jangan sampai sekali kita dengan orang beriman, tetapi nanti kemudian kita bersama dengan orang-orang kafir. Apa beza dengan munafik? Yang ketiga, kalau kita nak betul-betul dikatakan orang beriman, jangan suka bersumpah palsu, bersumpah dengan dusta. Jangan, kerana itu adalah perangai daripada orang-orang munafik. Kalau sempat kita melakukan perkara yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik ni, maka Allah Ta'ala janjikan sediakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Waliyadzubillah. Kerana perbuatan munafik itu adalah satu perbuatan yang amat buruk dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, mungkin sekadar itu sahaja kuliah kita pada hari ini, dan insya-Allah dalam sehari dua ni, ya, 2-3 hari ni insya-Allah, dalam 2 hari lagi insya-Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian kalau ada salah silaf, ya. Mudah-mudahan kita memasuki bulan suci Ramadan ni dalam keadaan kita bersih, ya, bertaubat kepada Allah dan meminta maaf dengan sesama manusia, dengan rakan-rakan, dengan sahabat, ahli keluarga. Dengan itu mudah-mudahan kita dapat memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan yang terbaik. Dan dengan sebab itu pula nanti mudah-mudahan kita dapat menghidupkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, siang dengan berpuasa, malam pula dengan qiyamul lail, dan disertai dengan tadarus Al-Quranul Karim. Sekadar itu sahaja kuliah kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.